Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya mewakili rakan-rakan saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Hubungan Ibu Bapa Berkejaya dengan Anak 3 hingga 8 tahun. Jadi ahli terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Nadia Syahira binti Amiruddin UPSI, Huzairah Nabila binti Ahmad Tazli UPSI, Nurfahana Abdul Wahid UTA dan Jamila Muhammad Basir UPSI. Jadi pembentangan ini bersempena dengan International Conference on Education, Ethics, Legal, Social Science and Technology 2023. Isi kandungan pembentangan terdiri daripada 5 perkara, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua metodologi, yang ketiga objektif kajian, yang keempat dapatan kajian dan yang kelima penutup. Jadi yang pertama sekali kita pergi kepada pengenalan. Seperti yang kita sudah sedia maklum, keluarga adalah sebagai institusi sosial asas memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan secara bersama kanak-kanak yang dapat membentuk rasa kepercayaan dan keyakinan anak terhadap ibu bapa mereka. Jadi dekat sini ternyata jika ibu bapa memberi perhatian yang baik kepada kanak-kanak, ia dapat membentuk rasa percaya dan keyakinan anak terhadap ibu bapa mereka sendiri. Jadi dekat sini suka untuk kami menekankan atau kami melihat teori ekologi Bronfenbrenner yang menjelaskan bahawa proses pembangunan akhlak anak-anak sangat berkait rapat dengan pendidikan yang diberikan oleh keluarga semasa anak-anak dalam peringkat atau fasa-fasa perkembangan. Di sini tidak kiralah anak itu berada di usia yang kecil ataupun sudah dewasa, dalam setiap fasa-fasa perkembangan kanak-kanak itu, ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting supaya mereka dapat membangunkan akhlak anak-anak yang baik. Kajian oleh Morelli pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana ibu bapa yang kompeten dapat dalam menguruskan tugas ibu bapa mungkin menjadi faktor pelindung kesejahteraan emosi anak-anak mereka. Jadi di sini kita dapat lihat walaupun ibu bapa yang bekerja, tetapi jika mereka kompeten dalam menguruskan tugas ibu bapa mereka di rumah, ia mungkin menjadi faktor pelindung kesejahteraan emosi anak-anak mereka. Baik, kita teruskan dengan metodologi. Metodologi kajian kami gunakan adalah kaedah tinjauan. Persampilan yang kami gunakan adalah persampilan bertujuan, iaitu kami memfokuskan kepada ibu bapa yang berkejaya yang mempunyai anak dalam kalangan umur 3 hingga 8 tahun sahaja. Jadi instrumen yang kami gunakan adalah instrumen Child Parents Relationship Scale, iaitu CPRS. Dan bagi mengelakkan isu silang budaya, soal selidik ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya soal selidik ini di dalam bahasa Inggeris, tetapi kami menterjemahkan soal selidik ini kepada bahasa Melayu oleh pakar bahasa yang berkelayakan. Jadi data yang kami terima dianalisis menggunakan panduan skor instrumen CPRS secara deskriptif melalui perisian SPSS version 26, version 26. Jadi itu adalah metodologi kami. Kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian kami ada satu sahaja, iaitu kami memfokuskan kepada kami ingin mengkaji kebergantungan anak 3 hingga 8 tahun kepada ibu bapa yang berkejaya. Maksudnya di sini objektif kami adalah ingin melihat adakah ibu bapa yang memberikan fokus kepada anak-anak mereka di rumah, apa yang terjadi kepada anak mereka tersebut, apa kesan kepada anak mereka. Jadi kita tengok dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah menunjukkan 31.7. Kita bundakan 32% anak kelihatan terluka atau malu apabila ibu bapa membetulkan kesilapan mereka. Dia kadang-kala berlaku. Maksudnya apabila ibu bapa memberikan fokus yang baik kepada anak-anak ataupun meluangkan masa terhadap anak-anak,
Maka di sini kita dapat lihat jarang ataupun kadang-kala berlaku saja anak kelihatan terluka ataupun malu apabila ibu bapa membetulkan kesilapan mereka. Mereka di sini kita dapat melihat mereka sudah mempunyai self-esteem yang baik apabila ibu bapa memberikan perhatian kepada mereka. Jadi kita tengok jadual yang dua. Jadual dua menunjukkan 36% iaitu kadang-kala berlaku di mana anak memberi reaksi keterlaluan apabila berjauhan dengan ibu bapa. Jika kita lihat di sini hanya 36% mereka bertindak memberi reaksi keterlaluan apabila berjauhan dengan ibu bapa. Hanya kadang-kala berlaku, bukan selalu. Jadi kita lihat di sini 36%, kadang-kala saja berlaku. Yang lain sememangnya tidak berlaku, jarang sekali berlaku. Kerana apa? Kerana ibu bapa telah memberikan perhatian yang baik kepada kanak-kanak. Seperti yang saya telah cakap tadi, mereka sudah mempunyai self-esteem yang baik. Jadi kadang-kala sahaja berlaku mereka memberikan reaksi keterlaluan apabila berjauhan dengan ibu bapa. Yang seterusnya adalah jadual 3 menunjukkan 34.7% ataupun 35% yang merupakan peratusan tertinggi, iaitu ibu bapa berpendapat anak mereka kadang-kala juga bergantung dengan ibu bapa. Di sini kita dapat lihat anak-anak tidak terlalu bergantung dengan ibu bapa. Maksudnya mereka boleh berdikari dengan bimbingan. Ya, umur 3 hingga 8 tahun, mereka boleh berdikari dengan bimbingan. Mereka tidak rasa malu untuk berdepan dengan crowd, ataupun mereka tidak rasa malu untuk membeli barang dan sebagainya. Dia kadang-kadang saja berlaku anak mereka bergantung dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak. Baik, jadual 4 menunjukkan 45% ibu bapa sememangnya memikirkan anak semasa bekerja. Jadi dekat sini kita boleh lihat 45% 45% ibu bapa sememangnya memikirkan mengenai anak mereka. Walaupun semasa mereka sedang bekerja. Maksudnya di sini walaupun mereka berkerjaya, tetapi mereka tetap memikirkan anak mereka, apa yang mereka boleh buat selepas mereka pulang ke rumah, apa aktiviti yang mereka boleh buat untuk membina keyakinan diri anak-anak mereka. Baik, jadi itu adalah dapatan-dapatan kami yang telah diterjemahkan dalam 4 jadual. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan, kita pergi kepada yang nombor 5 iaitu penutup. Kami dapat menyimpulkan bahawa kajian ini sebenarnya memberi impak dari segi pengetahuan kepada ibu bapa dalam meningkatkan hubungan dengan anak-anak dalam lingkungan umur tersebut. Jika mereka tidak memberikan perhatian kepada anak-anak selepas mereka pulang daripada tempat kerja, mungkin self-esteem ataupun keyakinan diri anak-anak itu akan jadi rendah. Jadi kita memetik Vatterlaus 2019 berpendapat bahawa teknologi interaktif boleh menjadi alat penyesuaian pada tahap mikrosistem untuk memudahkan perhubungan dalam hubungan ibu bapa anak-anak apabila berjauhan secara fizikal. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada sokongan sekolah pula. Sokongan daripada pihak sekolah amat diperlukan bagi menyokong pembangunan kesejahteraan ibu bapa dan anak-anak. Maksudnya dekat sini bukan sahaja ibu bapa, kita pergi kepada mikrosistem anak-anak tersebut, sekolah juga memainkan peranan yang penting. Jadi secara kesimpulannya, kajian ini dapat menyediakan maklumat kepada pengkaji khususnya dalam pendidikan awal kanak-kanak bagi merancang intervensi yang bersesuaian dalam membangunkan kesejahteraan kanak-kanak. Baik, jadi itu saja itu saja pembentangan daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lain kali. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.